Okay, hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel Shima TV. Dan kepada yang baru singgah, kalau korang suka konten seram yang macam ni, korang jangan lupa tekan subscribe, tekan bawah, jangan lupa like, tinggalkan komen dan bantu Shima untuk naikkan lagi channel ni dengan sharekan video-video Shima dekat sosial media korang. Dan korang boleh tag Shima, okay? Dekat IG, dekat FB korang boleh tag Shima. And then semua cerita-cerita yang Shima sharekan adalah berdasarkan pengalaman Shima sendiri ataupun berdasarkan pengalaman orang yang lain yang diorang share, tapi Shima just video untuk korang. So tak ada paksaan pun untuk korang percaya ataupun tak. Just kita ambil pengajaran daripada setiap cerita yang Shima ceritakan. Okay, kali ni korang nampak Shima pakai tudung dengan baju yang sama, okay? Actually Shima buat video ni di hari yang sama Shima buat video yang sebelum ni, okay? Sebab tu Shima pakai baju dengan tudung yang sama. And then cerita kali ni Shima nak sharekan juga Shima dapat daripada IG. Shima tak dapat nak contact owner juga sebab dia tak mention owner dekat sini. Dia ada mention owner, tapi bila Shima pergi masuk dekat IG tu, owner tu user not found. Mungkin dia tukar nama ke ataupun apa kan, Shima tak tahu. So kita just teruskan cerita kita kali ni, okay? Okay, cerita kali ni Shima nak sharekan, which is dia tak bagi tahu nama dia dekat sini. So Shima just namakan dia Azman lah, Azman. Okay, so kiranya Azman ni, satu hari tu Azman, dia mak bapak dia keluar rumah tau. So dia tinggal dia seorang dekat rumah. Abang dengan kakak dia pula tak ada dekat rumah sebab melanjutkan pelajaran, ada yang kerja. So time tu dia seorang insyaAllah dekat rumah tu. Bila dia seorang ni, masa tu waktu asar ke maghrib tau. So lepas asar je, si Azman ni dia tertidur. Bila Azman tertidur ni, dia terbangun masa mau dekat-dekat maghrib. Dia terbangun sebab dia rasa ada orang salam tangannya, macam pegang-pegang tangannya. So dia pun terbangun. Bila Syekh Azman tengok jam, waktu tu di kota tinggi, waktu tu sudah masuk maghrib lah. So si Azman ni, dia takut kan tak takut, dia mesti juga kan solat maghrib. Sudah sampai waktunya pula. Time tu mak bapaknya belum balik lagi lah. So si Azman masih sendiri di rumah. And then si Azman pun ambil air wuduk macam biasa. Si Azman punya sinki ni, dia menghadap satu cermin. So bila si Azman selesai Syak, dia akan tunduk. Si Azman kan tunduk dekat cermin tu. So bila si Azman selesai Syak ambil wuduk, si Azman bangun, dia nampak dekat cermin tu. Dia heran kenapa dia punya bayangan still tunduk. Tapi si Azman ni, dia still positif lagi time tu. Dia fikir oh mungkin ni ilusi Syak kan. So dia ndak ambil pot sangat lah. Dia hiraukan Syak perkara tu. Lepas tu si Azman pun pergi solat. So si Azman pun solat macam biasa. Rakaat pertama still okay. Tapi start Syak rakaat kedua, si Azman tiba-tiba terkedu. Bila dia bangun dari sujud tu, dia terkedu. Bila dia ternampak ada satu lembaga bertubuh hitam, matanya merah. Dia tengah renung si Azman tengah solat. So si Azman ni pun macam terkedu. Dia sujud lama-lama sampai dia rasa benda tu tiada. Bila Syak dia bangun dari sujud tu, si Azman lega lah sebab lembaga tu sudah tiada kan. So si Azman teruskan je solatnya macam biasa. Tapi bila si Azman bagi salam yang pertama, okay. And then bila salam yang kedua tu, si Azman terdiam. Dia terkejut lagi masih. Kamu bayangkan lembaga yang dia nampak di depannya tu ada dengan dia jarak 1 meter Syak tengah renung dia. Si Azman apalagi, dia terpengsan waktu tu. Terpengsan, dia bangun Syak, dia nampak sudah mak bapaknya di kiri kanan. So guys, kalau korang dekat tempat si Azman ni, korang buat apa guys? Si Azman ni kira dia still kuat lagi tau. Sebab dia nampak bayangan dia macam tu. Dia nampak lembaga tu depan dia. Dia still teruskan solat dia. So si Azman ni kira kuat jugalah. Okay, so itu Shima punya cerita yang first. Okay guys, cerita Shima yang kedua ni agak menakutkan Shima sikit. Sebab Shima tengah rekod dalam bilik gelap. Gelap je tau. Yang buat terang ni just lighting je. Okay, Shima agak takut sebab cerita ni ada satu kawan Shima pun still macam ni dulu dekat tempat kerja Shima. Dia sama tau dengan budak ni. Dia pun tak bagi tahu nama dia siapa. Kita panggil dia Khairul lah. Okay, kawan Shima tu dia sama macam Khairul. Dia boleh tahu bila orang tu meninggal. Which is
dia pun tak pastilah. Maksud Shima, dia tak 100% dia boleh tahu oh orang ni akan mati time ni tak. Dia bukan yang macam tu. Dia bukannya nampak tarik kematian orang tu, tak. Dia just nampak macam bayangan-bayangan hitam tau. Kalau macam kawan Shima dulu kat tempat kerja, dia bagi tahu Shima, dia bagi tahu dia tahu, dia boleh tahu orang tu meninggal bila dia nampak sendiri bayangan tu dekat bayangan atuk dia. So dia nampak bayangan tu 2-3 hari. Asyik ikut je atuk dia pergi mana, kan, asyik teman je atuk dia. So selang 2-3 hari atuk dia pun meninggal. Okay, itu yang cerita yang first lah. And then next dia pun, bila dia perasan, bila dia nampak ada bayangan dua benda tu, orang tu mesti akan meninggal selang 2-3 hari, beberapa minggu macam tu. Sama macam cerita Khairul ni. Khairul dalam family dia ada satu kelainan lain tau. Okay, Shima dapat cerita ni daripada IG. Okay, daripada IG. Shima tak boleh contact penulis dia sebab dirahsiakan. Tapi still benda ni public, and pemilik cerita boleh claim dekat Shima, boleh DM IG ataupun Facebook. Okay, alright, sambung balik cerita. Ceritanya Khairul waktu ni umur dia 15 tahun. Khairul ni dia ada kelainan, which mean kalau dia tahu orang tu akan meninggal, dia akan nampak satu bayangan hitam dekat belakang orang tu. So si Khairul ni pun dalam family dia berusaha tau. Dia berusaha bagi tahu family dia, tapi family dia macam tak boleh accept dengan dia punya kelainan ni. Dia tak boleh accept. Mungkin bagi sesetengah orang ia ada kelebihan, tapi bagi sesetengah orang ini adalah salah satu mimpi ngeri kalau korang jadi Khairul tu. Okay, so ceritanya kat sini, Khairul terkejut lah bila kematian kakaknya dah terlibat dalam kemalangan dan menyebabkan kematian kakaknya. Walaupun Khairul dah tahu yang kakaknya akan pergi, tapi dia still terkejut juga. Yelah, sebab benda tu just bagi tahu orang ni akan mati dalam beberapa hari. Dia tak bagi tahu cara kematian tu. So macam mana Khairul boleh tahu yang dia boleh nampak orang tu meninggal ataupun tak dalam masa beberapa hari? Masa Khairul berumur 10 tahun, barulah Khairul sedar dia ada kelainan tu. Iaitu bila kejadian tu berlaku dekat mak dia sendiri. Kejadian ngeri yang berlaku dekat depan mata Khairul sendiri. Mak Khairul ditemui mati di dalam rumah setelah dibunuh oleh perompak yang masuk dekat rumah diorang. Tapi sebelum ni kononnya Khairul sudah memberi amaran dekat maknya, macam ni. Tapi mak dia tak percaya dekat Khairul. So bila je mak dia meninggal, so semua orang pun mesti akan salahkan Khairul, sebab Khairul ada cakap pasal benda ni macam ni. So dorang buat Khairul is menjadi punca family diorang jadi macam tu. So Khairul pun tak boleh buat apa. Dia just pesan je. So dia diam kerja perkara ni, sampaikanlah dia dapat lagi satu hint yang keluarga dia akan mati lagi seorang dalam masa yang terdekat ni, iaitu kakak dia sendiri. Kakaknya ni lah punca. Satu family dia pulaukan dia, buat dia macam orang asing dalam rumah tu. Tapi dalam masa yang sama, si Khairul pun rasa sedih jugalah. Sedih juga atas kehilangan. Selepas 2 hari kakak si Khairul ni meninggal, si Khairul ni mula rasa lain. Dia perhatikan dalam rumah dia tu macam ada sesuatu yang tengah renung tajam dia. Dia pergi tidur ke, dia pergi makan ke, dia pergi mana-mana lah. Dia rasa ada mata yang memerhatikan si Khairul ni. Kadang-kadang kalau dia tidur, dia dengar orang bunyi bercakap. And then sampailah satu hari, si Khairul ni dia ternampak lembaga hitam tu yang ikut-ikut bapaknya. Tapi dia tak boleh buat apa, sebab dia percaya kalau dia bagi tahu bapaknya pun, bapaknya tak akan percaya dia. Macam perkara sebelum ni lah, tiada siapa yang akan percaya dia. Sampailah bapaknya meninggal dunia, and then bapaknya dikebumikan. Bila Syak habis dikebumikan bapaknya tu, and then si Khairul ni pun balik ke rumah. Tiba-tiba dia dengar abangnya menjerit lah. Abangnya marah, macam mengamuk dengan dia, sebab satu-satu familynya pergi. Dia macam salahkan si Khairul lah, sebab setiap si Khairul cakap, orang tu mesti betul-betul pergi. Abangnya mengamuk, si Khairul cuma mampu menangis je lah, sebab dia pun tak tahu buat apa kan. Sebab dia pun sayang familynya. Dia pun tak mau familynya satu-satu pergi dari hidupnya kan. Dia pun tak mau perkara tu. So diorang pun mulakan hidup macam biasa. Mulakan hidup, sambung rutin harian. Cuma diorang berdua agak renggang sikit. Sampaikanlah satu hari tu si Khairul hari tu dia bangun. Dia
dia bangun, dan dari tidur lah dia bangun, dia kasih hidup lampu, and then dia dengar ada bunyi orang ketawa di dapur. Khairul pun bingung kan, siapa pula yang ketawa ni kan, bapak dorang baru siap meninggal. And then si Khairul ni pun dia pergi dapur cepat-cepat, dia cari dia ada siapa di dapur, suara tu pun hilang. And then dia cari abangnya, dia pergi sana, dia bilik sini, dia cari satu rumah lah, abangnya tiada. So dia pun fikir, pergi mana abangnya kan, sudah jam 1 pagi ni abangnya pergi mana. And then si Khairul ni pun dia buntu, tiba-tiba dia teringat satu pesan bapaknya, iaitu dia perigi belakang rumah. Okay, di situ ada satu perigi yang lama sudah dorang tak guna. Dan dia pergilah situ. Dan dia terkejut lah, dia nampak kepala abangnya timbul dekat perigi tu. Dan dia pun heran, macam mana abangnya boleh ada di situ kan, sedangkan perigi tu sudah lama tak diguna. Dan tiba-tiba pula di perigi tu ada air. Lepas tu air tu hampir penuh lah, cuma nampak kepala abangnya syak dekat perigi tu. Dia tarik abangnya dari perigi tu, dia kasih baring di lantai, and then dia pergi ambil tuala, dia kering-keringkan badan abangnya lah sambil dia menangis. Sambil dia menangis sedih lah kenapa semua ni terjadi dekat dia. Sudahlah tinggal abangnya dengan dia sejak. And then tiba-tiba lembaga tu berdiri di sebelah badan abangnya. And then si Khairul pun cakap, tolong hentikan semua ni, dia sudah cukup sakit sudah dengan ni, dia nak mau lagi satu-satu family abangnya tu hilang dari dia. Tiba-tiba dia macam ternampak satu bayangan tau, si Khairul ni. And then dia pun terpengsan. So si Khairul ni dengan abangnya dijumpai pengsan dalam rumah tu. And then bila dorang dua bangun siap, dorang sudah ada di hospital time tu. And then abang dia pun tanya apa yang terjadi dengan Khairul. Khairul pun cakap, kau cuma pengsan and aku cuma berusaha sedarkan kau, tapi Khairul pun ikut pengsan. And then selepas daripada kejadian tu, benda tu dia ada bagi satu bayangan dengan Khairul, which mean benda tu actually dia punya saka daripada sebelah nenek si Khairul ni. So mungkin dia mau cari pewaris ke apa pun, Shima tak pasti, dia just cakap macam tu je. And then start daripada situ, si Khairul dengan abangnya pun hidup macam orang lain, macam biasa. Dorang tak berbenci, dorang saling bersayang, dorang boleh berbaik dan boleh bebas daripada saka daripada nenek moyang kita. So kita ni pun yang hidup di zaman moden ni, jangan cuba-cubalah mau ambil benda-benda yang macam ni, sebab akan menyusahkan sampai generasi akan datang. So itu je cerita Shima kali ni. Korang jangan lupa stay tune untuk next video di channel Shima dan teruskan support Shima, dan jangan lupa komen dekat bawah. Okay, bye bye.